Pada PDP yang lepas, kamu sudah belajar bagaimana cari kecerunan satu garis lurus. Okey, di mana kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Dan kita mesti tengok garisan kalau yang condong ke kanan ialah positif dan garisan yang condong ke kiri adalah negatif. Kaedah yang kedua untuk cari kecerunan ialah guna rumus kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Untuk kaedah ini, kita perlu tahu koordinat bagi setiap titik yang terlibat. Untuk hari ini, kita tengok kaedah ketiga untuk cari kecerunan, iaitu guna rumus M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, untuk rumus ini, di depan ini ada simbol negatif. Okey, kita tidak boleh abaikan simbol negatif ini. Okey, dan kamu perlu tahu apa itu pintasan Y. Pintasan Y ialah titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Atau kita boleh kata pintasan Y ialah di mana garisan itu memotong paksi Y atau bersilang dengan paksi Y. Contohnya untuk gambar ini, garisan merah ini dia telah potong paksi Y pada 3. Jadi pintasan Y-nya adalah sama dengan 3. Pintasan X pula ialah titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X. Atau di mana garisan itu potong paksi X. Contohnya untuk garisan merah ini, dia potong paksi X di sini. Jadi pintasan X-nya adalah sama dengan negatif 4. Okey, dan kamu perlu perhatikan kalau kita nyatakan pintasan X atau pintasan Y, dia ialah satu nombor sahaja, iaitu 3 ataupun negatif 4. Dia bukan koordinat. Kalau kita katakan koordinat pintasan Y, okey, apakah koordinat di titik ini? Okey, kita akan tulis koordinatnya 0, 3 sebab nilai X-nya adalah 0. Okey, apabila nilai X 0 dan hanya ada nilai Y, yang ini ialah pintasan Y. Okey, koordinat pintasan Y. Manakala untuk pintasan X pula, koordinat pintasan X ialah negatif 4 pada X dan 0 pada Y. Jadi negatif 4, 0. Okey, apabila Y adalah 0 dan hanya ada koordinat X, yang ini sebenarnya dia terletak pada paksi X. Jadi pintasan X-nya ialah negatif 4 dan koordinat pintasan X ialah negatif 4, 0. Sekarang kita tengok contoh ini. Tentukan kecerunan garis lurus. Okey, kita boleh guna rumus yang ini. Kecerunan adalah sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi kita tengok di mana pintasan Y untuk gambar A. Ya, pintasan Y, dia potong paksi Y pada 8. Jadi pintasan Y-nya 8 dan kita bahagi dengan pintasan X. Okey, untuk soalan A, pintasan X-nya dia potong paksi X di tempat negatif 5. Jadi bahagi negatif 5. Negatif dengan negatif ini akan hapus jadi positif. Jadi jawapannya 8 per 5. Untuk soalan B pula, kecerunan adalah sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Untuk garisan merah ini, dia potong paksi Y di 4. Jadi pintasan Y-nya 4. Dan dia potong paksi X pada 3. Pintasan X-nya 3. Jadi jawapannya negatif 4 per 3. Contoh kedua. Tentukan kecerunan garis lurus apabila diberi pasangan koordinat berikut. Jadi di sini L ialah 4, 0. Okey. Nilai Y-nya adalah 0 dan nilai X-nya adalah 4. Kalau dia hanya ada nilai X, maksudnya yang ini ialah pintasan X sebab dia bersilang di X pada 4. Dan untuk titik M, X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 8. Okey, dia ada nilai pada Y sahaja. Jadi ini merupakan pintasan Y. Okey, pintasan Y-nya sama dengan 8. Jadi apakah kecerunannya? Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y iaitu 8 bahagi dengan pintasan X 4. Dan ini boleh permudahkan jadi negatif 2.
Okey, contoh B. Ini X, Y. Okey, jadi titik G dia merupakan pintasan X sebab ada nilai X. Pintasan X-nya adalah sama dengan negatif 3. Dan untuk titik K, pintasan Y-nya adalah sama dengan 9. Sebab nilai X-nya kosong dan nilai Y-nya ada nilai 9. Okey, jadi keturunan sama dengan negatif. Pintasan Y 9 per pintasan X negatif 3. Di sini negatif dengan negatif akan hapus jadi positif. 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi keturunannya sama dengan 3. Jadi untuk bab ini kamu sudah belajar keturunan. Okay. Kalau garisan yang melintang seperti ini, dia mempunyai keturunan sifar. Okay, kosong. Dan untuk garisan yang condong ke kanan, seperti dua gambar ini, dia mempunyai keturunan yang positif. Semakin curam garisan, okay, contohnya ni gambar A, ni gambar B. B adalah lebih curam. Okay, jadi garisan B mempunyai keturunan yang lebih besar. Okay, yang ketiga, garisan menegak mempunyai keturunan tidak tertarif. Okay, seperti ini, M-nya adalah tidak tertarif. Okay, infinity. Ini adalah simbol tidak tertarif. Okay. Garisan yang condong ke kiri mempunyai keturunan negatif dan semakin curam garisan tersebut, semakin nilai keturunan itu adalah bertambah. Untuk bab ini, kita sudah belajar 3 cara untuk cari keturunan, iaitu keturunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengepuk, keturunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, dan yang kaedah ketiga ialah keturunan sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X.